لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Itulah ayat Awatim surat Al-Baqarah. Nama tu kita tak berapa biasa panggil, tapi kita tahu semua, kita hafal dah. Dan alhamdulillah tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita yang mengaji di sekolah pun tingkatan 2 dia masuklah dalam kurikulum sukatan pelajaran di negara kita ni, wajib hafal ayat ni. Tingkatan 2 budak-budak kita akan hafal ayat ni. Jadi tuan-tuan, saya nak baca hadis pagi ni sebelum Jumaat dia dengan hari ini tuan-tuan. Hadis berkaitan dengan ayat ini supaya yang kita doa amal dalam kehidupan kita ni, kita bukan sekadar baca Al-Quran untuk dapat pahala, tapi kita baca Al-Quran kita dapat manfaat apabila kita faham dan kita tahu apa faedah di sebalik ayat-ayat yang kita dok baca yang dipanggil dengan nama khawatim ataupun penutup. Khawatim itu maknanya penutup surah Baqarah. Saya ambil ini tuan-tuan daripada kitab Riyadhus Shalihin dalam bab yang dibagi nama bab wujubul inqiyad li hukmillah ta'ala. Bab kewajipan kita sebagai umat Islam, orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ni, wajib kita patuh kepada hukum Allah, ketetapan dan peraturan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bab ni Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bawa hadis ni sebagai hadis yang pertama untuk kita ambil pengajaran bahawa kita wajib patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ اشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Ayat ni tuan-tuan, ayat khawatim ni dia mula dengan ayat amanar rasul. Mula di perkataan amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Tapi tuan-tuan, kalau kita nak faham ayat ni, kita nak faham erti dia, kita nak faham pasal apa ayat ni diturunkan. Kalau kita sekadar baca ayat tu saja, kita baca amanar rasul, kita terjemah dari mula sampai habis, kita tak akan faham apa makna ayat ni, apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dengan ayat ini, kecuali kita kena baca ayat sebelum tu, iaitu ayat yang kita juga hafal dah, ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kena baca ayat tu baru boleh faham ayat hak bawah. Kalau baca hak bawah tu saja, kita tak akan faham makna dia apa. Dan kalau kita baca ayat tu saja pun, ayat bawah tu kita baca,
ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard pun kita baca, pun kita tak faham lagi tuan-tuan. Kecuali kita kena rujuk hadis yang menceritakan tentang sebab nuzul, sebab diturunkan ayat tersebut. Jadi kita kena belajar tuan-tuan dalam bab kita nak memahami Al-Quranul Karim. Kita tak boleh bergantung dengan makna yang ada di bawah tu saja. Walaupun penting kita ketahui makna dia. Sebab Quran ni ada sebab turun dia. Ada nasikh dan mansukhnya, ada am dan khasnya. Baru kita boleh faham ayat tu. Jangan duk ambil ayat Quran tak tentu pasal, lepas tu kita tafsir ikut suka kita. Tak boleh. Salah kalau kita buat macam tu. Dan barangkali boleh menyebabkan kita sesat faham ikut suka kita. Kalau tuan-tuan pernah ingat dulu cerita siapa dia hang mengaku jadi Nabi dulu ni, Nabi orang Haji Kahar di Selangor, mengaku jadi Rasul untuk orang Melayu. Bila orang temu ramah dia tuan-tuan, tanya dia pasal apa dia mengaku jadi Rasul. Dia kata, bukan dia mengaku. Quran yang kamu baca tu, dalam tu ada ayat yang menunjukkan dia Rasul. Oh, kalau orang cari mana ayat mana dalam Quran yang kata ada ayat yang menunjukkan bahawa Haji Kahar tu Rasul. Orang tanya dia tak mana? Dia kata tu surah Yasin tu. Baca Yasin tu yang menunjukkan saya ini Rasul. Dia kata Rasul untuk orang lain. Tentu ada jumpa mana ayat dalam surah Yasin apa Haji Kahar tu Rasul orang lain. Tak jumpa kita cari. Walaupun tiap-tiap minggu kita baca surah Yasin. Dia bertanya dia tak mana Pak Cik yang kata dalam surah Yasin tu ada ayat yang menunjukkan dia tu Rasul. Dia membaca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Situ dia tu. Tuan-tuan nampak tak ada menunjukkan dalil dia Rasul. Ni sesat ni tuan-tuan. Dia kata Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang bijaksana. Innaka, sesungguhnya engkau tu siapa? Saya dia kata. Laminal mursalin, adalah termasuk di kalangan utusan-utusan yang Allah hantar ke muka dunia ni, Rasul. Innaka laminal mursalin ala siratin, berada di jalan yang lurus engkau. Wahai Haji Kahar, kamu adalah Rasul dan berada di jalan yang lurus. Orang kata, ayat tu turun kat dia. Dia kata, ya, ayat tu turun kat saya. Dia kata. Wartawan tanya dia lagi. Tapi masa pakcik lahir, surah Yasin tu dah turun dah. Macam mana kata turun kat pakcik? Dia kata, ya, Quran ni dia bukan turun sekali. Dekat Nabi Musa pun turun dah. Turun pula kat Nabi Muhammad. Turun pula kat saya. Dia kata, oh, dia faham untuk sesat barat habis. Orang kita. Dia faham Quran tak tu percaya. Sama lah tuan-tuan, hari ni saya jumpa 2-3 hari sebelum PRU baru-baru ni, seorang laki-laki di Tokay hampir-hampir dah nak mengaku jadi Imam Mahdi. Saya telefon jabat mufti, abang dekat timbalan mufti, dia kata pelik juga. Imam Mahdi duduk di Tokay. Duduk Tokay. Dia tunjukkan saya di belakang dia ni ada tumbuh bulu sikit tuan. Tumbuh bulu sikit. Macam daging tu tumbuh bulu. Kalau kita tengok tu dia macam kalimah Allah tulis alif lam ha. Dan dia beritahu saya, dia kata, Ustaz, nama saya, dia nama dia, dia kena buat nama dia kan. Tapi dia kata, nama saya di sana Muhammad bin Abdullah. Kan Imam Mahdi nama sama dengan nama Nabi Muhammad. Ni pun haru ni Jabatan Agama tengah duk siasat tak selesai ni. Kalau tak tangani cepat-cepat, nanti tuan-tuan akan jumpa Imam Mahdi duduk di mana ke? Duduk Tokay. Yang kita tahu Imam Mahdi bukan ini. Muka pun tak nak lagu Arab langsung. Dia keturunan Imam Mahdi, ini keturunan
baik keluarga Nabi, keturunan Nabi SAW. Tapi orang kita bila tak mengaji, dia boleh bila main mimpi-mimpi tertentu, dia berubah orang lega, dia tak berhenti-berhenti, dia mula nak pelik-pelik mengaku tak tahu lah. Dan kalau dia mengaku, saya percaya ada orang ikut nanti. Ada orang dia sungguh, aku percaya. Tengoklah orang Melayu ni, dia cepat nak percaya benda kau ni. Pantang ada benda pelik lagi, bawa ke hayang dulu. Ini masalah orang kita. Jadi biarlah kita mengaji supaya kita tidak sesat. Saya balik ayat ni. Ayat Khawatim Surah Al-Baqarah. Ni tuan-tuan kita nak faham, kita kena baca ayat satu yang di atas ya, dan kita kena tengok hadis yang menyebut sebab nuzul ayat ini. Okey. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan satu hadis, lamma nazalat, kata Abu Hurairah, apabila turun ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu ayat yang berbunyi lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma bi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah. Turun saja ayat ni tuan-tuan, Abu Hurairah kata ishtadda dhalika ala ashabi Rasulillah. Para sahabat-sahabat Nabi ni pakat susah hati, pakat runsing, sehingga pada ketika tu tak ada majlis yang bila mereka duduk, isu tak ada total lain. Isu ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Pakat tanya hang dengar dah lagi. Hang dengar ada ayat ni lagi, ayat yang berbunyi lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kalau ada orang abang kira muka depan lah, 2-3 hari dah bincang tajuk ayat ni. Jadi isu besar di kalangan para sahabat, sehingga para sahabat pakat susah hati, pakat rungsi ni bila baca ayat ni tuan-tuan. Kita dah baca lama dah ayat ni. Jawab kecil-kecil, sampai lah ada apa-apa susah hati apa baca ayat ni tuan-tuan. Tak rasa apa. Pasal apa tak rasa apa tuan-tuan? Pasal tak faham. Itu masalah dia tuan-tuan. Tak pernah faham apa benda kita dah baca. Kita tahu baca dapat pahala. Kalau pergi kenuri tahlil, nak makan. Kita tak pernah minta apa yang kita duk baca selama ni. Kita duk semayang, kita tak pernah minta apa benda yang kita duk baca dalam semayang kita, menyebabkan kita semayang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Kadang-kadang kita rasa tak ada apa dalam semayang kita. Mudah-mudah lah kita semayang sebab dia rasa tak ada apa dalam solat. Jadi kita kena ubah cara kita bermuamalah dengan Al-Quranul Karim. Kita kena belajar-belajarlah, tengok pengertian Al-Quran, apa di sebalik ayat tersebut, apa fadilatnya kita kena ambil tahu, cerita di sebalik ayat tersebut, supaya Quran ni jadi benda yang bermakna dalam hidup kita. Generasi sahabat dulu turun ayat Quran, mereka faham ayat tersebut, sembang sesama mereka sehingga mereka rusing dengan ayat ni. Ayat yang kita duk baca lama anak ni kan, tak pernah rasa apa Allah baca kan. Jadi kita nak tahu kenapa para sahabat rusing, pasal apa para sahabat rasa ayat ni sesuatu yang besar dalam kehidupan mereka sampai jadi isu yang diperbualkan di sana sini. Kita tengok makna dia sikit pada tengah hari ini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa makna dia tuan-tuan? Lillah, milik Allah lah, bagi Allah lah, kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit, as-samawat, langit, wal ardh wa ma fil ardh, dan apa yang ada di bumi. Jadi ayat yang pertama dia nak bagi tahu kita soal akidah. Tentang akidah dalam diri umat Islam yang kita dah baca hari-hari. Bila kita baca ayat ni, sebenarnya ayat ni sedang menanamkan akidah dalam hidup kita, bahawa semua yang ada di depan mata kita, yang di belakang kita, yang kita nampak dan yang kita tidak nampak, yang milik kita ataupun milik orang lain, semuanya pada hakikat yang sebenarnya adalah milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya kalau kita boleh hayati ayat ni, kita tak ada nak timbul nak dengki ke orang, nak sakit hati kat jiran, dekat adik-beradik yang dapat harta, bila bagi-bagi dia dapat lebih. Ayah tu bagi lebih kat dia sikit, kata contoh ni, sebab dia baik, kita tak apa bagus.
Tengah kemain. Bila anak kita besar lah, anak boleh silap sikit. Jauh hati dulu. Padahal dulu ni, dia paling apa orang kata, paling cengeng dengan mak bapak dah. Oh, tuan-tuan ni kemain. Bila tantirah dia, cek-cek. Dia dulu, tak beli pun mak bapak dah. Jadi ayah pergi lebihkan sikit. Keadaan baik tu barangkali kan. Sebab dia dua harap aku nak belah dia. Oh, sakit hati dia, dengki dia, ya hati dia. Tak cakap sama 20 tahun lah. Putus silaturahim. Nak mati lagi 5 tahun lagi. Ni masalah ni. Dia tak tahu bahawa payah nak duduk syurga. Bila putus silaturahim, nampak anak menakan dengan adik-beradik ni. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Nabi kata tak masuk syurga orang yang putus silaturahim. Ini kena betul lah ni sebenar Isra' Mi'raj ni tuan-tuan. Kita balik pada ayat ni tuan-tuan. Supaya kita tak bijau masa ada 10 minit lagi ni kan. Allah Subhanahu wa ta'ala nak tanam ayat ni dalam diri kita supaya kita tidak rasa dengki, rasa sakit hati ke orang. Yang hak kita pun milik kita, yang nampak macam milik kita tu pun sebenarnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hak kita pun. Yang kita duduk dekut, kita tak mau nak infak pada jalan Allah, nak buat kebaikan, berkira dan sebagainya. Sebenarnya itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bagi kat kita Ustaz untuk kita dipuji, sama ada kita boleh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun benar. Bina Allah. Saya ni lama duduk pondok ni tuan-tuan. Duduk pondok poli. Mereka kenal sangat lah. Okey tuan-tuan. Sama juga kalau hak milik orang. Nampak macam milik orang tu. Geran nama dia. Tapi yang sebenarnya bukan hak dia pun. Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bagi kat dia. Kenapa yang kita nak deki kat dia? Allah yang bagi. Allah yang kurniakan kepada dia. Wa in tubdu ma fi anfusikum, sekiranya kamu zahirkan, kamu nampakkan apa yang ada dalam diri kamu. Kita amalan hati kita ni, yang kita terlintas nak buat suatu kejahatan, kita buat benda jahat. Mana kita buat tu nampak jelas kejahatan yang kita buat. Kita pukul orang, kita kata ke orang tak senonoh, kita buatlah benda-benda yang zahir, yang kita buat tak kenal kat orang ni. Ataupun yang baik, kita niat nak derma, kita niat nak wakaf tanah kita barang serlung sebelum mati ni untuk amalan kebaikan aku, bekal untuk akhirat aku, nak bagi kat anak semua. Tengok anak senang lenang belakang dah, nak bagi kat mereka buat banyak benda langsung. Biarlah kita fikir untuk kita sikit. Ni dah wakaf tanah pun untuk pak kita, wakaf apa pun untuk orang mati. Kita ni orang Melayu ni kadang-kadang ingat orang mati sampai lupa pada kita yang hidup ni. Tak ada kita buat untuk kita langsung. Buatlah untuk kita lebih sikit. Sebab siapa nak buat kat kita pula sampai kita mati hidup ni. Jadi makna wa in tubdu ma fi anfusikum, sekiranya kamu zahirkan, kamu buat terus. Benda yang ada dalam hati kamu baru nak terlintas, buat. Benar tu kita buat. Yang baik ke, yang jahat ke? Au tukhfuhu, ataupun kamu sembunyikan dalam hati kamu. Niat hati nak buat, tak jadi buat. Nak buat jahat, tak jadi buat. Nak buat baik, tak jadi buat. Yuhasibkum bihillah. Kedua-dua bentuk amalan tu, ayat ni agak kat kita, akan dihitung, dikira oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita buat terus terang ni tak apalah, memang nampak dah kita sedekah 10,000, Allah bagi pahala kat kita berapa ratus kali kena, ikut keikhlasan yang ada pada kita lah. Masalahnya kalau hak jahat terlintas dalam hati, baru niat dalam hati ni, ikut madlul ayat ni, kira dosa. Niat nak mencuri, kira mencuri dah. Niat nak zina, kira zina dah. Oh bahaya dah tuan-tuan lagu tu kan. Sahabat ni dia faham lagu tu ayat ni. Tu yang mereka tidur tak lena, di sana bincang ayat ni, ishtadda dhalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tu hati para sahabat Nabi. Bila turun ayat ni dia faham. Amalan hati pun dikira. Yang baik tak apalah, masalahnya ayat tak baik terlintas dapat dosa, terlintas dapat dosa.
Yang kita duk ngaji, hak yang terlintas benda baik, kita dapat 1 pahala, buat dapat 10. Yang jahat kalau terlintas tak dapat dosa lagi, buat baru dapat 1 dosa. Tapi ayat ni kita baca-baca hari ni, rupanya ayat ni bagi tahu kita, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha. Kalau Allah nak ampunkan siapa yang dia suka, Allah akan ampunkan. Wa yu'adzibu man yasha, dan kalau Allah nak azab, Allah akan azab siapa yang dia suka. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini punca yang menyebabkan para sahabat dapat susah hati ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tuan-tuan mereka bila dah bincang sama mereka tak temui juga, tak selesai masalah mereka, sampai lantik beberapa orang pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergi jumpa Nabi. Nak bincang, nak bagi tahu kat Rasulullah kerunsingan yang sedang melanda para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Cuma baratu ala rukab, datang jumpa Rasulullah, menyutut depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengadu kat Rasulullah. Faqalu, lalu mereka kata kat Rasulullah, ay Rasulullah, wahai Rasulullah, kullibna minal a'mali ma nutiq. Kami ni wahai Rasulullah, kami telah dibebankan, kami telah ditaklifkan, diamanahkan untuk melakukan macam-macam dah amalan. Semua kami mampu buat, ma nutiq. Kami boleh buat yang tu, walaupun berat, walaupun susah, kami boleh buat. As-salat, kata sahabat semayang, berat tu nak menunaikan salat tu, tapi yang tu kami boleh buat. Hatta para sahabat-sahabat Nabi bukan semayang di rumah, semayang berjamaah, boleh main. Hak tu pun kami boleh buat, kata para sahabat-sahabat Nabi. Wal jihad, jihad tu mempertaruhkan nyawa. Kita sembang lihat saya, orang kali boleh sembang, nak pergi tak tentu orang boleh buat ni. Tapi sahabat kata hak tu pun kami boleh buat. As-salat wal jihad was-siyam, puasa, boleh puasa, puasa wajib ke sunat ke kita boleh buat semua, kata para sahabat. Was-sadaqah, zakat, zakat pun kami boleh tunaikan. Wa qad unzilat 'alaika hadhihi al-ayah wa la nutiquha. Tapi hari ini wahai Rasulullah, dah diturunkan kepada tuan ayat tadilah, ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Hak ni kami tak mampu wahai Rasulullah. Hak ni berat, hak ni payah bukan untuk kami ni. Kami rasa hak ni kami tak mampulah wahai Rasulullah untuk nak menerima pertanggungjawaban daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kami melalui ayat ini. Ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah bila dengar para sahabat yang mengadu kat dia, komplain, kritik peraturan yang Allah Taala turunkan kepada mereka. Allah turun satu peraturan, tentulah peraturan itu baik untuk mereka. Tiba-tiba dia pergi komplain, tak boleh hak ni, kami tak mampu buat. Hak ni tak sesuai untuk kami ni, ayat ni. Peraturan hukum hakam ni zaman dulu boleh, zaman kita tak sesuai lah ni. Macam tu lebih kurang para sahabat mai jumpa Rasulullah, menyatakan rasa hati mereka terhadap ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Jangan kita ingat sahabat tak komplain, dia komplain. Dia main menyatakan, dia tak mau duduk kat depan belakang belakang. Main cakap di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau salah, Rasulullah akan betulkan, Rasulullah akan perbetulkan keadaan para sahabat-sahabat ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah kata kat sahabat-sahabat yang jumpa dia ni, Rasulullah kata, aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabain min qablikum sami'na wa ata'na. Wahai para sahabat-sahabatku, adakah kamu juga nak jadi macam puak-puak ahlul kitab dulu ni, puak-puak Yahudi, puak-puak Kristian dulu ni, mereka dulu ni turun apa perintah Allah Subhanahu wa taala, semua tak kena belakang. Mai perintah ni komplain, mai hak ni tak setuju, mai hak ni tak sesuai, mai hak ni kami tak mau, mai hak ni. Oh, ni sikap orang Yahudi dulu. Tiba-tiba kamu nak buat perangai lagu depa juga. Aku
dah tarbiyah. Kamu ni di Mekah dah 13 tahun. Baqarah ni turun di mana tuan? Di Mekah ke di Madinah? Di Madinah, bukan turun di Mekah yang Mukarramah. Maknanya dah 13 tahun Rasulullah didik. Di Mekah tak tahu berapa tahun dah. Tahu duduk lagu tu juga. Orang yang menjawab Yahudi juga hamba aku hamba bagus dah. Tu Rasulullah tegur sahabat. Lembut ke keras ni tegur ni gaya ni. Keras juga ni ayat ni. Kalau ada orang main hang panggilnya Yahudi. Oish, nampak ni kita maaf. Rasulullah ni orang-orang betul hadis tu didik kadang-kadang Rasul keras. Dengan Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat awal-awal masuk Islam ni kan, buat silap Rasulullah tegur kasar. Sebab tak patut pakai serban nama lah. Pergi Mekah 10 kali dah. Duk lagu tu juga. Orang ni tak boleh dah tu. Abang lelah ni nak tarik telinga sekali dah kena kasar sikit. Tak boleh kecil hati. Ni Rasulullah tegur sahabat dia ni cara keras dia kata. Tapi sahabat tak kecil hati. Sebab dia tahu untuk kebaikan dia di hari akhirat pula. Dia kena dengar teguran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabain min qablikum? Apa nak jadi lagu depa lah. Lalu apa Rasulullah kata kat depa? Ndaklah Allah tak begini. Sami'na wa asayna. Ni motor orang Yahudi dulu. Rasulullah kata, depa dulu bila turun ayat Quran, turun perintah Allah Taala kat depa, depa akan kata sami'na, kami dengar. Ya, kami dengar, kami tak tahu, kami tahu. Wa asayna, tapi kami tak mau ikut. Suara kami ya. Kami engkar, kami derhaka, kami orang tak sesuai itu. Kami dah buat kajian dah, dah ada statistik dah, tak boleh buat ni hukum Allah Subhanahu wa Taala ni, tak boleh. Dia buat hujah orang Yahudi dulu lagu tu. Jadi kita kalau panggil lagu tu juga berat. Betul. Kita tak boleh jadi lagu orang Yahudi. Bal qulu, bahkan ucapkanlah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Bahkan kita belajar daripada hadis ini tuan-tuan, mainlah ayat Quran mana pun, hadis mana yang nak memperbetulkan kehidupan kita, yang baik untuk kita, yang kita tak tahu sebelum ni ada orang yang beritahu kita ni daripada kalam Allah, ini daripada hadis Rasulullah. Ulama kita habaq ni tak boleh, ni haram, ni halal, ni kamu kena berhenti, tak boleh dah. Kita kena kata apa? Sami'na wa ata'na. Ni Nabi ajak sahabat dia, dan kita kena belajar daripada pengajaran Rasulullah terhadap para sahabat. Bila ada orang tegur kita, lembut ke kasar ke, kita kena kata sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka makna dia apa? Keampunanmu lah yang kami harapkan ya Allah. Kami cuba patuh. Kami dengar ya Allah betul dia kata ni. Hak tegur ni anak aku pun, hak tegur ni pak mengakan aku, anak mengakan aku, tak kira lah siapa pun yang tegur kita. Betul yang ada tegur tu, kita cuba kata sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami dengar ya Allah dan kami akan cuba patuh sedaya upaya kami. Ghufranak, lebih daripada itu ya Allah, kami minta ampun kau lah, keampunanmu lah yang kami harapkan. Kadang-kadang kita ni nak buat tapi silap. Tapi dia kerana ego kita, dia itu dengar aku akan garam yang oleh hari. Apa kencang lah makan. Tanya ada jaga garam mana lah. Orang sebuah main mayang tak betul, marah aku main. Lu tak ngajar aku. Janganlah lagu tu kan. Okey. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kepada engkau lah kami akan dikembalikan ya Allah. Okey, habis total. Rasulullah tegur ni Pak. Falamma fa'alu dhalika, apabila para sahabat patuh kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua pakat kata ghufranaka, apa dia? Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Falamma fa'alu dhalika, bila semua buat lagu tu, nasakha Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala nasakhkan hukum dalam ayat la yukallifullah tu. Tadi kita cerita tadi tu kan, kata lati pun kira dah dengan ayat hak seterusnya baru turun ayat amanah Rasul tu. Falamma fa'alu, dah saya belajar ni.
Falamma iqtara'aha al-qawm wa dhallat fiha alsinatuhum anzala Allah Ta'ala fi ithriha. Apabila para sahabat semua akur kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua pakat balik abak kat sahabat-sahabat lain semua dengar kemudian apa Allah kata ikut ialah sami'na wa ata'na. Turunlah ayat amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Apa makna ayat ini? Makna ayat ini, Allah kata amanar rasul, rasul telah beriman, yakni Muhammad itu rasul yang aku utuskan itu telah beriman bima unzila ilaihi, terhadap apa sahaja yang diturunkan kepadanya mir rabbih, daripada Tuhannya. Allah puji sikap Nabi Muhammad SAW dalam ayat ni. Jadi kalau kita baca ayat ni, sebenarnya kita baca amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih, maka kita sedang beritahu Allah sedang memuji keimanan yang ada kepada Nabi. Sebab Nabi SAW mainlah payah lagu mana, taklah sabar, tak logik kan, Nabi tetap yang Allah kata tu betul, kena ikut tu. Jadi Allah puji Nabi Muhammad, keimanan yang ada kat Nabi Muhammad ni dengan ayat amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Allah puji Nabi Muhammad seorang dalam ayat ni tuan-tuan. Dan wal mu'minun, dan juga orang-orang yang beriman. Siapa tu ayat ni ditujukan tuan? Sahabatlah tadi tu. Maknanya ayat ni sedang memuji siapa selain daripada Rasulullah? Ayat ni sedang memuji keimanan, mengiktiraf kepatuhan keimanan yang ada kepada generasi sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Tiap-tiap hari kita baca, kita bertanam dia, Allah kita ni sama dengan para sahabat Rasulullah. Allah pun iktiraf, Allah pun puji dalam Al-Quran. Dia sambung lagi, kullun amana billahi, semua mereka itu telah beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman sebenar-benarnya kepada malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan kepada Allah. Siapa boleh cabut lagi keimanan yang ada kat sahabat-sahabat Nabi ini tuan-tuan, kalau Allah dah puji dalam Al-Quran. Wa qala, apa semua baik, wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu, kami tidak membeza-bezakan mana-mana satu utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu, dan qalu itu makna apa? Qalu bukan qalu orang Melayu. Qalu orang Melayu dia kata qalu dah ya kan. Makna dia api dah, nanti ya. Dalam ayat ni qalu makna dia mereka berkata, mereka telah berkata, fa'il madhi. Siapa merujuk kepada apa? Itulah sahabat tadi yang jumpa Rasulullah. Wa qalu, dan mereka berkata sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuh, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang kita susah hati zaman kita ni tuan-tuan, dalam keadaan kita duk baca ayat ni setiap malam, main generasi anak-anak kita hari ni duduk kok universiti baru maki sahabat Nabi. Abu Bakar kafir, Umar kafir, Syiah. Ni lemah perut nak berbual. Dan kita hari ni jabatan mufti lah tuan-tuan. Saya diamanah pun dia jabatan mufti tawaf keliling Kedah ni dah, di ceramah bab Syiah. Nak cerita ni golongan hak yang duk memusuhi, memaki hamun sahabat-sahabat Nabi ni kuih duk banyak di negara kita. Sungai Yang ada gila ni. Malam dia ni Balin, ceramah di masjid Balin malam. Sembang dengan orang pengurusi, bukan pengurusi, setiausaha masjid. Nama apa Khan, belakang ni saya lupa nama, belakang ni Ali Khan kot nama dia. Dia kata bulan 3 baru ni dia kata Syiah buat rombongan kempen pikiran, bayar RM950 ni, padahal tambang RM6,000 tu saya tengok. RM900 dia pergi dia kata. Hak bawa tu dia kata budak Balin Syiah kuat kemen di Balin. Ada juga dia kata Balin pun ada Syiah. Pergi sana dia kata yang sama orang saya tanya dia, apa yang nampak di Iran? Yang pertama kali orang Iran baik-baik dia kata. Yang kedua orang Iran lawa-lawa. Tu ada abang susah hati dengan.
Dia pergi muta'ah harta tu, orang Iran lawa. Cantik-cantik orang ni sana. Dan orang Iran ni baik. Dia cerita dia masuk satu kedai. Ada satu orang muda lagi main jumpa. Main salam tanya, daripada mana kamu? Where are you come from? Dari Malaysia. Oh, good. Malaysia good. Anta Sunni? You are Sunni? Ya, dia kata saya Sunni. Tapi dia Syiah. Lepas tu bila dia tanya, okay, what your opinion about Abu Bakar and Umar? Dia tanya Syiah. Kami, dia kata, Abu Bakar, Umar, go to hell. Tu dia ada Syiah ni. Baru dia bawa balik bulan 3 pergi tanya, saya usaha masjid, Balin Malang saya jumpa. Tu Syiah maki para sahabat. Biar kat Syiah tu ke Iran dah lah yang sampai habis buat Kedah ni, habis sana sini jadi Syiah. Kita duduk main masjid ni alhamdulillah, kita tak jadi lagu tu. Tapi tuan-tuan kena ingat bahawa anak-anak tuan-tuan yang duduk di universiti lah ni, yang duduk di kolej-kolej dalam bahaya. Sebab sebahagian daripada pensyarah-pensyarah di sana tu Syiah. Ajak sahabat-sahabat mati sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Ni kita ni tuan-tuan. Saya bukan nak cerita bab Syiah hari ni. Esok saya ceramah di pejabat daerah. Pejabat daerah dekat ni. Dia dekat ni. Ni dekat ni. Baiklah daripada nak ceramah Syiah dulu ni pukul 10 lebih apa tu saya lupa dah. Pergi lah daripada dengar ceramah Syiah tu. Melani di Pau kat Isra' Mi'raj. Duk baca ayat ni tiap-tiap hari. Ayat yang kita duk bagi tahu Allah i'tiraf iman Rasul dan iman para sahabat. Tahu orang ajak sikit Abu Bakar kafir. Balik jadi teruk dari Syiah ni. Apa pula teruk orang kita. Jadi ni masalah besar lah. Masalah yang kita kena fikir. Jangan duk kata dah, anak budak lagi balik-balik ni. Kalau tak anak kita Syiah boleh menantu Syiah. Mampus kita tuan-tuan. Jadi ni semua bahaya-bahaya yang bila kita tak baca Quran. Bila kita baca Quran sekadar nak dapat pahala sahaja. Kita baca Quran untuk dapat fadilat ni sahaja, maka kita jauh daripada hidayatul Quran. Allah ataklah dalam ayat ni bahawa para sahabat-sahabat ni golongan yang Allah redha kepada mereka, radhiyallahu anhum wa radu an. Saya nak sambung pun tuan-tuan, dah masuk solat Jumaat dah. Tak habis lagi hadis ni. Allah nasah dengan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuan hadirlah ke program-program ilmu dan tuan-tuan betul orang duduk di masjid Sungai ni dapat tu imam orang yang berilmu. Saya kenal. Saya panggil Pak In ni, tak erti nak panggil Ustaz Ibrahim ni. Cik-cik besar malah kan. Tak main mengaji lagi, Allahu Akbar. Esok naik lah tuan-tuan nak duduk sama lagi dapat tu imam tu guru. Saya pun segar nak mengajak macam ni. Nak mengajak Tok Guru memang nak kenal Allah Tok Guru saya. Jadi tuan-tuan, saya nak berhenti setakat ni lah. Dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ni, moga-moga kita dapat sedikit manfaat daripada ayat-ayat Allah daripada hadis Rasulullah SAW yang kita dengar pada tengah hari ini. Jadi, sekali lagi insya-Allah saya juga akan baca khutbah lagi. Saya habaq tadi saya nak cerita pada Isra' Mi'raj. Saya nak kempen semua jemaah yang ada ni tuan-tuan tinggal riba. Dan saya nak minta tinggal bank insurans konvensional tu, bank-bank konvensional tu duduk tubuh dah duit-duit kita keluar sebab dosa dia besar, tak tangguh pun isu nak tangguh di hari akhirat kelak. Saya habaq saya nak cerita tu tuan-tuan lena benda bang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Tuan Guru kita Ustaz Abdul Batin, yang dihormati Tuan Pegawai Masjid, Tuan IJK Masjid dan juga sidang jemaah yang dihormati Allah sekalian. Jadi saya bagi pihak sidang jemaah ni mengucapkan jazakumullah khairan katsir kepada Ustaz Abdul Batin. Barangkali ini pertama kali Ustaz Abdullah kita sampai di sini. Tapi sebenarnya saya nak kenalkan dia sedikit.